Salam hormat dan selamat pagi. Bersama saya Debbie Amanda Padan bersiaran dari studio HD RTM Kuching. Berita pagi Sarawak hari ini edisi Rabu 25 Mac dimulakan dengan perkembangan ini. Sarawak semalam mencatatkan 5 kes baru positif COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif sebanyak 87 kes. Dalam satu kenyataan media, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak semalam, 2 daripada kes baru ini disaring dan dirawat di Hospital Umum Sarawak, manakala 2 lagi kes di Hospital Sibu dan 1 kes di Hospital Miri. Dalam kenyataan tersebut turut memaklumkan 52 kes baharu pesakit dalam siasatan PUI dilaporkan semalam, menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 879 kes. Daripada jumlah tersebut, 735 kes ialah negatif, 57 kes PUI masih menunggu keputusan makmal. Sehingga kini, Sarawak telah merekodkan 5 kematian sejak kes kematian pertama pada Selasa lepas. Dalam menghadapi krisis COVID-19 ini, beberapa buah syarikat swasta di negeri ini tampil memberi sumbangan kepada kerajaan negeri. Menerusi Facebook Menteri Perumahan Kerajaan Tempatan Dato' Seri Dr. Sim Kui Hian, beliau menerima sumbangan bagi pihak kerajaan negeri masing-masing dari Longi Semiconductor Industry dan kumpulan syarikat WTK. Syarikat Longi telah menyumbang sejumlah peralatan perlindungan diri iaitu 91 unit penutup hidung dan mulut 3M, 1,600 penutup hidung dan mulut N95 dan 2,000 penutup hidung dan mulut karbon N95. Manakala sejumlah RM2 juta daripada syarikat WTK diserahkan kepada Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Uga Ambas merangka pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak di Wisma Bapa Malaysia semalam. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Sim turut memaklumkan kumpulan pertama kit ujian COVID-19 untuk digunakan di Makmal Perubatan Hospital Umum Sarawak dan Universiti Malaysia Sarawak diterima. Ia merupakan sebahagian daripada 20,000 kit ujian yang dibeli kerajaan negeri bernilai RM1.3 juta. Orang ramai boleh mendapatkan surat kelulusan perjalanan di pejabat residen dan pejabat daerah masing-masing mulai hari ini. Pengarah Jawatankuasa Penguatkuasaan dan Keselamatan Negeri Datuk Dr. Chai Hin Chung yang ditemui RTM menyatakan beliau telah membuat surat arahan kepada pejabat-pejabat tersebut untuk kemudahan di kawasan masing-masing. Datuk Dr. Chai berkata setakat pukul 2 petang semalam, lebih 300 surat kelulusan perjalanan telah diluluskan beliau untuk pelbagai urusan. Tinjauan RTM mendapati ramai telah ke bilik Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak di Wisma Bapa Malaysia bagi tujuan tersebut. Kelulusan perjalanan ini adalah bagi mereka yang mempunyai urusan selepas pukul 7 malam selain perkhidmatan perlu seperti yang ditetapkan dalam Perintah Kawalan Perjalanan dalam usaha mengawal penyebaran COVID-19 di negeri ini. Pemohon perlu mempunyai dokumen sokongan yang kukuh untuk proses kelulusan yang dibuat secara terus di lokasi sekiranya memenuhi syarat. Perkhidmatan perlu atau essential services walaupun terkecuali namun tetap perlu menyediakan surat arahan jika diminta oleh anggota polis dan tentera yang bertugas di sekatan jalan. Bekalan barangan, keperluan asas dan makanan lain di Limbang dan Lawas mencukupi buat masa ini. Jaminan itu disuarakan Ketua Cawangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Limbang, Purnama Tarah yang menasihati penduduk di daerah itu supaya tidak perlu bimbang biarpun berdepan Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi peringkat kita kementerian, kita pastikan bekalan mencukupi kepada semua penduduk di daerah Limbang dan Lawas pada harga yang berpatutan. Tak usah khawatir. Jelas Purnama KPDN HEP Limbang akan memantau secara fizikal turun padang ke premis perniagaan bagi mengelak berlaku penyelewengan maklumat. Kita pantau dengan lebih dekat lagi. So kita pun pantau secara fizikal. Kita masuk ke premis dia dan kita tengok dia punya rekod dan kita pun tengok kepada kedai-kedai runcit yang dia agihkan secara fizikal.
bukan secara online saja. Kita khuatiri berlaku penyelewengan maklumat. Kaedah ini akan memastikan bekalan makanan mencukupi, seterusnya memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan harian. Beliau bercakap demikian ketika menjadi tetamu dalam slot bersama agensi di RTM Limbang. Kerajaan negeri menerusi jabatan berkaitan digesa untuk mengemaskini data penerima-penerima bantuan golongan B40 khususnya di kawasan luar bandar. Ahli Dewan Undangan Negeri Telangusan Dennis Ngau berkata ini bagi mengelak berlakunya keciciran nama pemohon yang layak. Ke arah itu, Dennis Ngau menyeru setiap pejabat daerah mengemaskini data terbabit supaya bantuan tunai diterima bagi meringankan beban kewangan penduduk yang terkesan akibat COVID-19. Beliau juga menyarankan prosedur mengenai permohonan bantuan tunai RM250 dimaklumkan kepada golongan pemimpin masyarakat untuk memberi penerangan kepada penduduk di kawasan mereka. Beliau yang dihubungi pemberita turut menegaskan penduduk di luar bandar agar mematuhi setiap arahan sepanjang perintah kawalan pergerakan dilaksanakan. Petugas-petugas Barisan Hadapan yang diberi tanggungjawab menangani penularan wabak COVID-19 terus mendapat perhatian ramai pihak yang tampil membantu mereka melalui pelbagai cara. Di Kuching, Persatuan Muay Thai Sarawak menyumbangkan kira-kira 100 pek makanan tengah hari kepada petugas Barisan Hadapan di Klinik Kesihatan di Jalan Masjid Kuching dan Rumah Mayat Hospital Umum Sarawak serta anggota keselamatan yang bertugas melaksanakan sekatan jalan raya. Pengagihan pek makanan dikendalikan oleh ahli-ahli Persatuan Jurufoto Akhbar Sarawak, SPPA. Ini adalah sebahagian kecil sumbangan Persatuan Muay Thai dengan kerjasama Persatuan Jurugambar Media Sarawak untuk memberi semangat kepada frontliner kita. Sementara pengasas Mira Cake House, Datuk Musa Bidin turut mengagihkan lebih 200 paket barangan keperluan seperti beras, gula, mi segera, tepung, susu dan lampin pakai buang. Sumbangan diagihkan kepada golongan berpendapatan rendah di sekitar Kuching yang dikesan menerusi media sosial. Di Kabong, Pusat Khidmat Masyarakat Dun Kabong dengan kerjasama sebuah kedai runcit turut memberi sumbangan berupa makanan dan minuman kepada petugas terlibat. Pusat Khidmat Adun Bukit Bangunan di Sri Aman juga mengambil langkah serupa. Sumbangan disampaikan Welton Lumpoy yang mewakili Adun Bukit Bangunan, Datuk Mong Dagang. Manakala bungkusan makanan dan minuman selain keperluan seperti tisu dan ubat nyamuk juga diagihkan kepada Barisan Hadapan di sekitar Miri. Sumbangan diagihkan oleh pasukan sukarelawan terdiri daripada tim Pak Abu, tim Bobo, Laksarana Miri dan komuniti Senadin. Petugas Barisan Hadapan Hospital Limbang juga tidak terkecuali menerima sumbangan. Sumbangan itu daripada agensi dan jabatan kerajaan seperti Pejabat Belia dan Sukan bahagian Limbang, persatuan-persatuan dan jawatan kuasa kampung, pengusaha restoran dan orang persendirian. Langkah ini dilakukan sebagai sokongan moral kepada Barisan Hadapan dalam usaha mengekang penularan COVID-19 yang melanda negara kini. Tabung Baitumal Sarawak TBS menyediakan 3 saluran untuk pemohon yang ingin membuat permohonan bantuan sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan susulan pandemik COVID-19. Menurut perkongsian TBS di laman Facebooknya, 3 saluran berkenaan ialah aplikasi Jejak Asnaf, portal Baitumal Kame dan email rasmi TBS. Menerusi aplikasi Jejak Asnaf, pelanggan boleh memohon bantuan atau mencadang nama asnaf fakir dan miskin. Aplikasi Jejak Asnaf versi 2 boleh dimuat turun menggunakan App Store atau Play Store. Manakala bagi portal Baitumal Kame, permohonan boleh dibuat melalui portal rasmi TBS. Bagi email rasmi TBS, para pelanggan boleh mengemukakan permohonan dan berkomunikasi dengan pegawai TBS melalui email. TBS menegaskan bantuan kepada pemohon tetap disalurkan walaupun pejabat TBS tidak beroperasi dalam tempoh PKP ini. Perkhidmatan pengumpulan sisa isi rumah akan diteruskan seperti biasa sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dengan berpandukan garis panduan yang dikeluarkan Kementerian berkaitan bagi mengelak jangkitan virus COVID-19.
Kenyataan Media Cernikan Sarawak Sendirian Berhad memaklumkan kaki tangan mereka juga disediakan dengan peralatan perlindungan peribadi. Aktiviti pembersihan dan pembasmian kuman secara berkala juga dilakukan pada kemudahan dan kenderaan pengumpulan bahan buangan selain pejabat. Sementara itu, mengenai pelupusan topeng hidung dan mulut, orang ramai dinasihatkan untuk membungkus dengan betul dan selamat sebelum dibuang. Bagi sisa-sisa klinikal dari kemudahan perubatan, semua pengendalian dan pelupusan akan dilaksanakan mengikut garis panduan yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Alam Sekitar. Sekian perkembangan berita pagi Sarawak. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran berita RTM, jenama media paling dipercayai. Selaras dengan perintah kawalan pergerakan Stay at Home, duduk di rumah, jangan keluar. Dengan itu, saya Debbie Amanda Padan. Salam hormat dan jumpa lagi.